seseorang mukmin Muslim itu hendaklah memperkasakan akidah dia. Maknanya seseorang mukmin Muslim itu diperakui sebagai dia mukmin Muslim tanpa dia peka, tanpa dia lalai dari sudut pegangan akidahnya. Maknanya pegangan akidah itu adalah merupakan salah satu daripada tunggak utama yang ada kepada seseorang Muslim. Para peserta sekalian, para pendengar semua, harus kita ingat bahawa tunggak kepada seseorang mukmin Muslim itu yang menjadi akar tunjang yang besarnya ialah 3 perkara, iaitu pertama akidah, yang kedua syariah, dan ketiganya ialah akhlak. Kalau sebut Muslim, maknanya kenalah mempunyai kekuatan, pegangan di ketiga-tiga perkara ni. Kalau kita pegang akhlak saja, kita tolak akidah dan kita tolak syariah, bermakna Islam kita tidak diterima oleh Allah. Begitu jugalah kalau kita berpegang hanya dengan pada syariah, tapi akidah tidak, dan juga akhlaknya tidak, atau akhlak ni selalu dikenali dengan istilah yang digunakan oleh para ulama, ialah tasawuf. Makna membina karakter, membina kepribadian. Jadi ketiga-tiga ini kena berjalan serentak. Kalau kita hebat dalam bidang syariah, kita lakukan syariah, tapi kita kesampingkan akhlak, makna Islam kita tak sempurna. Begitulah bermaknanya kalau kita memperkasakan dari segi akidah, tapi kita tolak syariah, Islam kita tak sempurna. Ketiga-tiga perkara ini hendaklah dia menjadikan daging darahnya yang harus disebatikan, disatukan. Itu kekuatan Islam. Sebab itu yang timbul punca fitnah di dunia hari ini ialah apabila pihak musuh memainkan peranan untuk seseorang Muslim itu dari segi kefahaman keyakinan dia dalam bentuk pemisahan. Memisahkan akidah daripada akhlak, memisahkan akhlak daripada syariah. Yang wallahualam kalau kita nak bercakap tajuk ni memang panjang lah. Sebab itu kalau kita perincikan dalam setiap amal ibadah kita yang pada zahirnya kita nampak kita menunaikan syariah Allah, sama ada salat, puasa, haji dan sebagainya, rukun Islam yang 5 itu tadi. Tapi di dalam tu komplit kita diarahkan, disunnahkan, ditunjuk oleh Nabi untuk kita lakukan. Sempurna dalam tu juga ada akidahnya, dalam tu juga ada syariahnya, dan di dalam tu juga ada akhlaknya. Kalau saya boleh sebut contoh di sini, yang mudah kita ramai boleh nampak. Contoh solat. Solat tu diri sembahyang itu sendiri, diri solat itu adalah syariah. Aqimus solah, makna dirikan sembahyang, makna dirikan sembahyang itu adalah syariah. Tapi sah tak sembahyang kita kalau tidak bersama dengan akidah? Apa dia? Ketauhidan kita kepada Allah. Sebab itulah maknanya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kamu tumpukan atau hadapkan muka kamu ke Masjidil Haram. Makna ketauhidan kepada Allah itu. Begitulah makanya dalam sembahyang ini kita tidak boleh, walaupun kita nak sembahyang, tapi kita tidak boleh menghalakan solat kita itu ikut apa yang kita rasa nak. Kita nak hala ke kanan ke kiri ke timur, barat, utara, selatan, tapi kita hendaklah menunjukkan kepada kiblat yang diarahkan oleh Allah. Sebab itu adalah kekuatan kedudukan di mana peranan tauhidnya ada di situ. Begitulah juga tasawuf kita, akhlak kita dalam solat. Sebab itu kita lengkap dengan rukun. Sama ada rukun qauli ataupun rukun fi'li. Walaupun kita dituntutkan sujud. Bukan sewenang-wenang sujud. Kita diwajibkan kepada kita untuk rukun fi'li yang salah satu daripadanya ialah rokok dan sebagainya. Bukan sebarangan yang kita boleh lakukan. Tapi kita telah didisiplinkan dalam peraturan itu dengan berpaksikan kepada apa yang dikatakan akhlak atau tasawuf. Jadi hak ni wallahualam mungkin setengah di kalangan masyarakat kita telah rasa terasing. Makna kalau bercakap bab akidah, seolah-olah akidah tak ada kaitan dengan syariah. Bercakap masalah syariah, seolah-olah tidak ada kaitan dengan akidah. Sebab tu setengah pada setengah orang beranggapan bahawa orang-orang yang tak berakidah kepada Allah, orang yang syirik, orang yang kufur kepada Allah
adalah lebih baik perangai dia apa semua sebagainya, maknanya lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Dia buat bahasa macam tu sebab dia tak tahu baik buruk bukan diukur hanya dari sudut itu, tapi diukur dari segi ketiga-tiganya sekali. Kalau dia dapat melakukan syariah tapi gagal melakukan menunaikan tanggungjawab akidah, makna dia ditolak dari sisi Islam. Itulah wallahu alam. Takut termakan masa panjang sangat, cuma saya ambil balik untuk nak kita dapat balik apa yang telah cuba dibawa Maza Ya'ni Intimai bil Islam ni oleh Dr. Fatih Yakan. Apa artinya saya menganut Islam? Mana apabila kita kata kita menganut Islam, berpegang kepada 3 perkara yang tak boleh dipisahkan ini tadi. Dan yang pertama sekali yang menjadi terah ialah bertauhid kita, berakidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bab yang pertama yang kita masuk. Maknanya selepas daripada bab akidah ni, kita akan masuk dalam kumpulan bab yang kedua yang besar, iaitu syariah, dan yang ketiganya ialah dalam bidang akhlak dalam Islam yang dihuraikan insya-Allah dalam kitab Maza Ya'ni Intimai bil Islam ni oleh Dr. Fatih Yakan. Dalam bab akidah ini kita dah ikuti sejauh ini dalam beberapa perkara yang telah didedahkan di sini, berbelas-belas perkara lah di dalam perkara yang yang telah di-highlightkan oleh Profesor Dr. Fatih Yakan dalam kitab ini sendiri, yang saya rasa ada kepada tuan-tuan sendiri pun. Kita dah sampai kepada peringkat yang ke-6. InsyaAllah kita ambil di situ, menyambung apa yang telah diketengahkan dalam kuliah kita di masjid dulu. Kita dah sampai Alhamdulillah kepada perkara yang kelima. Dan yang ke-6 dalam bab akidah ini, mesti ada pegangan, kefahaman, keyakinan kepada seseorang mukmin Muslim itu, ialah saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Inilah para pendengar sekalian, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Kadang-kadang perkara yang ke-6 ini pun telah dimainkan peranannya oleh musuh-musuh Islam, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Iaitu kita diasingkan daripada pegangan ini yang telah menjadi tunggak kepada apa yang dikenali oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi imam-imam mazhab Imam Asy-Syafi'i baik, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi rahimahumullah, keempat-empat mazhab ini sendiri, dengan apa yang kita kenali lebih mudah untuk ringkas bercakapnya, yang juga menjadi enactment kepada semua negeri-negeri di Malaysia khususnya, dan juga di kebanyakan negara-negara Islam yang lain, ialah berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri ialah apa yang diketekankan di sini ialah bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Maksudnya itu, dalam bahasa lainnya ialah baik ada, jahat pun ada. Makna kalau dalam bahasa mudahnya, yang baik pun daripada Allah, yang jahat pun daripada Allah. Kewajipan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berpegang kepada memilih yang baik. Kerana yang baik itu diwajibkan untuk kita lakukan. Sebab itu dikatakan kewajipan ikhtiari, kewajipan untuk memilih, berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu adalah merupakan satu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walau bagaimanapun dijelaskan di sini, walaupun pilihan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri, namun demikian kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah dari Allah. Walaupun kita kenal yang ini yang baik, yang ini yang buruk, tapi kalau tanpa inayah, iaitu pertolongan, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, tak mampu seseorang manusia itu untuk mencapai begitu sahaja. Kalau dalam bahasa yang lain, kalau kita sebut, dalam orang kata apa, kalau boleh dijadikan contoh
ataupun misal kata dalam bahasa mudah kita sembang dalam kuliah ni, siapa yang tak menanam pokok yang tak nak berbuah? Kalau kita tanam rambutan nak rambutan, tanam durian nak durian, tanam pisang nak pisang. Tapi ada kala kita berusaha, kita tanam, kita baja, kita apa dari segi pertanian, tiba-tiba mungkin berbuah, pokok pisang tu berbuah, tak sempat nak masak, pokok tu tumbang. Kita tak dapat merasa juga buah. Begitu juga baru lepas musim durian ni. Durian cukup lebat. Tapi elok, berbuah elok, apa semua elok, kita jaga dari segi ilmu pertanian ni, kita jaga baik. Tapi siapa tahu ribut nak datang tumbang pokok tu. Kita tak dapat. Ikhtiar dah untuk kebaikan. Apabila berusaha bertitik puluh dah untuk dapatkan hasil yang baik. Tapi inayah dan taufik daripada Allah tadi tidak menyertai usaha kita bersama itu, maka hasil yang kita kehendaki kita tak dapat. Begitulah juga dalam perkara-perkara yang lain. Ini saya sebut ni dalam bahasa contohnya untuk mudah kita faham dalam maksud ikhtiari, dalam maksud inayah tadi. Seseorang yang berusaha, terutama sekali kepada para pelajar, berusaha itu mengenai dia belajar sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, hak tu, hak ni. Tiba-tiba, yang malas baca buku, yang malas pergi kelas tu, masa periksa dia lulus, hak yang duduk bersungguh pula ni tak lulus. Maknanya, wallahualam mungkinlah, alhamdulillah usaha dia itu, dia tetap mendapat kebaikan, sebab dia usaha baik. Tetapi al-inayah minallah tadi, pertolongan daripada Allah tu, tidak memenuhi kehendak yang dia kehendaki. Dengan sebab itu, kalau kita katakan dalam bahasa mudahnya, itulah kaitan kita ni dari segi ahlu sunnah wal jamaah, baik dan buruk adalah dari Allah, tapi nak mencapai sesuatu kebaikan itu sendiri, hendaklah mesti bersama-sama dengan pertolongan, bersama-sama dengan apa orang kata taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam bahasa akidah ni, kita senantiasa dalam doa pun kita digalakkan untuk memohon kepada Allah, ya Allah berilah kepada hamba-Mu ini, kepada aku ini taufik. Berilah kepada hamba kepada aku ini hidayah. Sebab taufik dan hidayah tidak akan dapat diberi oleh sesiapa pun di kalangan makhluk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hidayah min Allah. Petunjuk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah at-taufik. Taufik dan hidayah ni, orang kata apa? Dalam bahasa mudahnya, sesuatu yang macam daging darah itulah. Dia tak boleh bercerai tanggal. Maknanya, di mana ada darah, biasanya itulah daging. Daging tak rosak kalau dengan sebab ada darah. Darah tak ada tempat nak duduk kalau tak ada daging. Ibarat cakap bahasa macam itulah. Maknanya, taufik hidayah daripada Allah. Kerana apa? Apa juga pun adalah pokok pangkalnya, kemuncaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu walaupun dia tak ada ilmu macam mana pun, mungkin kata misalnya, tak ada ilmu, tak ada apa sebagainya. Kalau dalam bahasa mudah, contohnya kepada orang-orang yang kata daripada kecil hidup di kalangan keluarga yang tak beriman kepada Allah. Contoh yang berkembang sekarang ni, di banyak-banyak negara, ada di New Zealand kita dengar, di negara-negara barat, bahkan sekarang ni di Germany sendiri pun, lahir di kalangan keluarga yang tak Islam, tak dapat pendidikan Islam, tak pernah nampak ajaran Islam, tapi akhir sudahnya setelah dia matang, dia dewasa, mendapat taufik hidayah daripada Allah, dia menjadi the best Muslim yang taat. Ini benar-benar yang di luar daripada ukuran yang termampu untuk kita biasa lakukan. Tapi hakikat ni, kita mukmin Muslim kena percaya, kena pegang dalam prinsip akidah itu tadi. Akidah bahawa kejahatan, kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan orang kata dengan hendaklah makna dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kepada dia taufik, Allah beri hidayah kepada dia. Inilah yang dibawa di sini oleh
Profesor Dr. Fathiyakan kita dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang surah apa ni? Surah yang ke-91 ayat yang ke-7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksud sepatah lalunya ialah wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa atau diri-diri serta kesempurnaan jiwa dan diri kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang alhamaha, mengilhamkan kamu, fujuraha, kepada diri kamu itu sendiri, jalan-jalan fujur, jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan kerosakan, jalan-jalan kejahatan, wa taqwaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang juga yang ilhamkan, yang mendorongkan ani taufik hidayah itu tadi kepada apa ni, ketakwaan kepada Allah, kepada jalan-jalan kebaikan, jalan kefasikan, jalan jahat, dan juga jalan ketakwaan, semuanya adalah di atas apa yang telah diilhamkan, yang didorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni tak boleh nafi. Ni yang selanjutnya nanti kita akan tengok. Inilah ada beberapa perkara pokok bertelingkah pandangan dan pendapat antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah yang lain, yang kita akan petik satu dua nanti insya-Allah. Walau macam mana pun, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa itu, makna hati diri kita itu sendiri, dari segala keburukan, daripada kekotoran, dari segala keinginan. Maknanya kalau kita katakan keinginan nafsu kita, keinginan yang ke arah kejahatan itu sendiri, ke arah yang bercanggah dengan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu, didorong oleh nafsu, syahwat dan iblis. Begitulah juga kepada semua orang, sama ada Islam tak Islam, berhadapan dengan ujian ini. Tapi ada mereka yang tumpah, ada mereka yang rebah di atas dorongan-dorongan ke arah keburukan ini. Tapi dengan sebab itulah Allah katakan, sesungguhnya beruntunglah mereka yang dapat mempertahankan kebersihan jiwa diri dia itu tadi, mempertahankan daripada perkara-perkara yang membawa kepada keburukan, dan waqad khaba man dassaha, rugilah, maknanya rugilah mereka yang orang-orang yang dassaha, yang mengotorinya. Allah bagi jiwa yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seperti mana hadis yang telah selalu kita baca, setiap umat manusia tu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Makna di atas, para ulama mentafsirkan fitrah itu ialah bersih. Mana bersih fikiran, bersih hati nurani, bersih jiwa, raga, apa sebagainya. Sama. Kamu anak orang Melayu ke, bukan Melayu ke, anak orang Timur ke, anak orang Barat ke, anak orang Arab ke, orang apa ke, semua kullu maulud yuladu 'ala fitrah. Sama aja. Bahkan kalau kita lihat dalam tabi'i, kebiasaan pun memang samalah. Apabila berhadapan dengan kelahiran, sama serupa. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumasiranihi au yunajisani. Makna yumajisani. Kedua ibu bapaknya lah yang mencorakkan anak yang bersih tadi ni ke arah yang sama ada menasranikan dia atau memajusikan dia. Maksudnya, ia mengotorkan pemikiran, ia mengotorkan jiwa dan diri seseorang keseluruhan itu ialah hasil daripada pendidikan yang mula dilakukan oleh
ibu bapa itu sendiri. Jadi bukanlah kejadian asal budak tu atau seseorang itu jahat macam tu, tapi ini adalah dicorakkan kerana faktor-faktor yang baru datang di sekeliling dia. Yang terdekat dengan dia dalam hadis Rasulullah ni tadi sebut ialah ibu bapa, sebab celak-celak mata dia kenal mak ayah dia dulu. Kalau mak ayah dia menteladani benda yang baik, insya-Allah anak tu akan terdidik dengan kebaikan. Tapi kalau mak ayah mempamerkan keburukan, maka anak tu lebih mudah terdedah kepada keburukan. Itulah yang dimaksudkan di sini. Qad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebab tu Islam dia, apa yang kita dengar, dia universal. Kalau kita tambah dalam dunia lah ni, dalam terutama sekali dalam konteks kita di Malaysia ni, Islam tu bukan hak milik orang Melayu ya. Ataupun dari segi antara peringkat yang global, Islam tu bukan milik orang Arab je. Sebab masalah ni tadilah, masalah semua kita ni dilahirkan serupa. Cuma masalah baik buruk tu terhenti kepada sejauh mana akidah kita tu sendiri. Melayu pun, Arab sendiri pun misalnya kalau saya boleh sebut demikian, akan jadi huduh, akan jadi buruk di sisi Allah kalau akidah dia terpesong, dan kalau orang asli sekalipun, maknanya dia akan jadi lebih baik daripada orang tadi andainya dia dapat betulkan akidah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam kesempatan yang terhad pada malam ini, program kita ini, maka saya cuba petik sehubungan dengan surah Asy-Syams ayat 91, ayat 7 dan ayat 10 yang kita bacakan tadi. Ayat 7 sehingga ayat 10 yang kita bacakan tadi ialah sepotong ayat dalam suratul Baqarah ayat yang ke-268. Kalau tuan-tuan boleh semak Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Kerja syaitan yang dijelas dalam ayat Al-Baqarah ini ialah dia sentiasa menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan, kefakiran, kesusahan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan sentiasa mendorongkan kamu dengan keburukan, kejahatan. Sebab tu punca-punca yang boleh membawa jinayah, membawa perkara buruk ini tadi, bukan sebenarnya didorongkan oleh akidah, bukan yang didorongkan oleh kedudukan fitrah kita tu sebenarnya. Walaupun kita baca tadinya baik buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk keburukan, untuk al-fahsya itu sendiri, peranan utamanya dia dalam ayat ini, itulah yang dimainkan oleh syaitan. Jadi apabila dia menakutkan dengan kemiskinan, kita boleh fahamlah siapa yang nak miskin, siapa yang nak susah, siapa yang nak supaya dia tak boleh makan, tak boleh minum, lapar, tak ada. Kalau kita kata haiwan pun, dia akan berkeliaran mencari makanan. Dia tak boleh nak duduk dalam keadaan lapar. Tapi apabila manusia dalam keadaan yang begini, dia didorong, apabila didorongkan peranannya oleh syaitan, maka syaitan senantiasa menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan. Maka wayak murukum bil fahsya, di celah itulah dia menyuruhkan kamu melakukan segala bentuk perkara yang keji, yang buruk. Sebab itulah ada orang yang sampai peringkat dia sanggup merompak, menyamun, dan wal'iyadzabillah kita dengar kebelakangan ini sampai kepada peringkat dia sanggup bunuh mak bapak dia sendiri. Mak dia sendiri pun, ayah dia sendiri dia sanggup bunuh pasal berdengar kerana keburukan. Yang paling teruk sekali yang duduk dalam keadaan PKP sekarang ni, ada orang yang angka yang dikededahkan oleh pihak yang bertanggungjawab kedudukan, ramai sangat yang sanggup bunuh diri sendiri. Itu kemuncak kepada keburukan. Dia sanggup melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gantung diri dia sendiri, dia bunuh diri dia sendiri, dia terjun pokok lah, dia terjun bangunan, mati.
Itu semuanya Allah cerita kerja syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pula dia ya'idukum maghfirah, senantiasa menggesa kamu, menakut-nakutkan kamu atau menggerakkan kamu maghfiratan minhu, untuk kita berusaha mendapat, ya'idukum, berusaha kita berhempah pula untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keampunan dan juga kelebihan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini walaupun baik buruk tu daripada Allah, Allah dah tekankan dalam Al-Quran yang mana yang patut kamu dedahkan diri kamu, yang mana yang patut kamu usaha lakukan, yang mana yang kamu patut ada dalam kesungguhan ikhtiar kamu sebagai seorang insan yang berakidah. Walaupun hidup dengan penuh pancaroba, ialah dalam dunia akhir zaman lah ini dengan fitnah yang begitu banyak, tidak ada satu benar pun. Macam Imam Syafi'i katalah, kalau kita nak buat satu perkara untuk semua orang, 100% orang suka, kamu tak akan jumpa. Buatlah apa-apa di dunia ni, kalau kita buat satu perkara yang kita rasa baik, semua orang akan suka dengan kebaikan kita buat, kamu tak akan berjumpa. Mesti ada, kamu buatlah apa-apa, ada orang yang terima kebaikan, ada orang yang mengatakan itu baik, dan ada juga orang yang akan mengatakan tak baik. Mesti ada yang terima, ada yang menolak. Oleh itu, dalam kamu nak memperkasakan usaha dan kerja buat kamu, tanpa melihat sama ada orang yang tak setujukah, hak yang setujukah, kamu nak terima pakai sesuatu benda itu baik tak baik, ialah dalam kalangan hak yang setuju dengan hak tak setuju itu, mana yang lebih ramai membawa kita kepada taat kepada Allah. Hak tu. Walaupun hak yang ni kata tak elok, tak setuju, tak bagus, kok ni macam-macam. Hak yang satu lagi kata okey, tak apa, baik. Kita nak cari 100%, kita tak akan bertemu. Oleh itu, penentuan yang kita harus memilih ialah kepada di kalangan yang dua golongan itu tadi, siapa yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam hidup kita, dalam bermasyarakat, dalam kerja buat ni, kalau mengikut panduan yang telah pernah ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan begitu jugalah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi balik kepada kita sekarang ni, perkara-perkara yang seumpama ini, kita tidak boleh menganggap benda ni kecil, tetapi ini adalah berkaitan dengan keperkasaan, ketahanan, kekuatan kita tentang Islam, yang saya rasa tuan-tuan boleh nampak antara perkara yang besar sekarang ni yang suka diganggu gugat oleh musuh-musuh Islam. Ada saja musuh Islam mengambil peranan kalau kita nak bawa kepada kebaikan. Baik dari segi usaha buat kita hari-hari, dari segi kerjaya kita, dari segi amal ibadah kita. Kalau begitu jugalah, kalau saya boleh sebut, dari segi kedudukan politik pun begitu. Musuh akan main peranan kalau sekiranya kita nak memimpin, nak membawa peranan politik tu ke arah kebaikan. Ada peranan musuh yang akan merosakkan, akan menghancurkan. Islam mengarahkan kepada perpaduan. Apabila kita uruskan untuk perpaduan, gunalah formula yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang ditekankan oleh Al-Quran. Musuh akan mencari ruang-ruang supaya perpaduan itu, kesatuan ummah itu sendiri, atau kesejahteraan Islam itu tak akan tercapai. Itu hasrat yang dibawa oleh musuh. Masalah tadilah, masalah asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Kerana syaitan tak akan sama sekali bersetuju dengan kebaikan itu sendiri, yang al-maghfirah minallah, syaitan tak akan bawa kita pergi ke situ, dan fadlan minallah juga, keampunan daripada Allah, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tak akan bawa. Dan keyakinan, kefahaman kita tentang ini adalah termasuk dalam perkara akidah. Ni kita cakap tentang maqasid syar'iyah, cakap biasa saja. Tapi akidah duduk di mana? Akidah duduk di mana?
Kalau kita sentiasa duduk dalam keadaan berlapang dada, redha dengan ganggu gugat tentang Islam itu sendiri, duduk di mana akidah kita? Kita bercakap mengatur bidang maqasid syariah dan sebagainya, tapi akidah macam mana? Tu kita jangan lupa 3 tadi tu. Kalau kita boleh sempurna syariah tapi tak sempurna akidah, out. Kalau kita sempurna syariah, tak sempurna sempurna akidah, tapi dari segi akhlak kita out lah. Mana tak ada. Semayang berasa nak semayang. Lepas tu akhlak solat kita tak jaga. Akhlak solat tak jaga, orang kata bertunggang langgang dengan segala rukun syarat dia. Rukun syarat yang dalam solat seperti mana saya jelaskan tadi, itu adalah akhlak solat, tasawuf dalam semayang. Sebab tu yang kita duk sembang banyak pun ramai dah faham dah. Sebab tu walaupun baca betul, rokok sujud betul, tapi gaduh ya Allah Ustaz, nak buat lagu mana, nak beri semayang khusyuk. Pasal apa pernah yang khusyuk? Pasal dalam Allah Subhanahu Wa Taala tekankan walladzina hum li salati khashi'un. Orang-orang yang aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang berjaya, orang-orang yang mukmin yang aflah itu sendiri makna yang berjaya ialah orang-orang yang menunaikan solat dalam keadaan khusyuk. Baca betul pun, rokok betul pun, apa semua betul, tapi gagal untuk khusyuk. Maka orang tu orang yang termasuk dalam kategori orang yang tidak begitu aflah, mana tak mendapat kejayaan, tak mendapat kemenangan. Mana penekanan akhlak ada di situ. Inilah. Dan banyaklah tuan-tuan, saya rasa kita tak sempat sangatlah nak perinci satu-satu. Sebab tu kita selalu dengar ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, dalam setiap kali kita buat nak sambut Ramadan, kita ada kuliah Ramadan tazkirah. Sebab itu diperincikan oleh para ulama. Ada puasa mata, ada puasa hidung, ada puasa mulut, ada puasa telinga. Bagi kita rasa pelik. Nak ceritanya penekanan para ulama mendekatkan dari sudut Ramadan, puasa Ramadan itu sendiri. Puasa itu bukan saja dari segi syariah, tapi di dalam tu juga ada akhlak. Ni puasa apa ni cakap merapu ni. Puasa apa ni dengar ikut dah ni. Nak abang kata puasa tu bukan takat tak makan tak minum. Tapi mata pun kena puasa juga, telinga pun kena puasa juga. Mulut pun kena puasa juga, lidah kena puasa juga. Pasal apa? Akhlak duk dalam tu. Kalau ikut nak kalau apa lagi? Nak ikut dah nak kalau apa lagi? Dah tak makan tak minum dah puasa lah. Apa duk kalau mata, telinga, hidung apa bala lagi? Tu nak kalau kita boleh nampak di situ tu. Sebab itu pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh para ulama as-salafus salih kita ni, yang muktabarnya, yang telah kita sekarang ni ambil untuk kita manfaat dan kita sampai. Sebagai ustaz-ustaz, pengkuliah ke tenaga pengajar sebagainya, kita juru menyampaikan ilmu para ulama yang telah yang muktabar ini untuk kita manfaatkan bersama. Dalam masa 2 minit lagi ni, kalau ikut masa diberikan sampai pukul 10 ni, tak tahu saya kira jam saya lah, lagi 2 minit pukul 10. InsyaAllah kita cuba sampai perkara yang ke-7 dalam masalah akidah ni juga. Sebelum masuk dalam masalah yang ke-7 yang saya janji nak sebut tadi, perkara yang bercanggah kita ahli sunnah wal jamaah dalam buat kewajipan ikhtiar usaha ni, yang disebutkan tadi, dah dapat setengah kita boleh jadi orang faham kata, nak kalau apa? Kebaikan pun Tuhan bagi, keburukan pun Tuhan bagi. Bukan saya. Saya, nafsu saya, kehendak saya ni Tuhan bagi belakang. Tuhan bagi. Hak untuk kebaikan pun Tuhan bagi. Untuk kejahatan pun Tuhan bagi juga. Jadi apa sibuk? Sedangkan yang kita baca tadi dari segi ahlu sunnah wal jamaah, pegangan itu tadi, walaupun ikhtiar usaha daripada Allah, benar, walaupun Allah beri belakang, ikhtiar dalam bab ni ialah ahlu sunnah wal jamaah, ikhtiar usaha kena adalah daripada kita yang kita sebutkan tadi, kita memohonkan taufik hidayah daripada Allah. Saya nak akhir malam ni nak ambil salah satu daripada apa yang boleh kita jadikan panduan, perbandingan
antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah qadariyah ni dari segi akidah ni. Akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah qadariyah ni. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan duk mudah tersasul dengan perkara-perkara yang macam ni. Perkara-perkara yang macam-macam timbul dalam setengah-setengah di kalangan masyarakat kita, iaitu kalau dari segi firqah qadariyah dalam perkara yang pertama tadi ditegaskan di sini dalam maksud kata seseorang hamba, makna seorang manusia itu berkuasa penuh untuk menjayakan segala urusan dan pekerjaan dia sehari-hari tanpa disertai dengan kudrat Allah. Itu pegangan qadariyah. Dia kata benar ada dah. Duduk di kita, ikut kita. Urusan apa pekerjaan hari-hari duduk kat kita lah. Kalau aku nak mencuri, ikut aku. Pasal Tuhan bagi juga hak tu pun. Semuanya dari Allah, benar tu daripada Tuhan belakang. Tapi aku nak ambil dengan jalan curi. Nak jalan rompak, jalan menipu, jalan rasuah. Benar tu juga Allah beri. Tapi orang nak ambil dengan cara baik, dengan cara berusaha, dengan cara ikhtiar, dengan cara meniaga, dengan cara apa dia ambil. Itu dia, cara dia. Ni cara saya, dua-dua Tuhan bagi belakang. Qadariyah. Jaga. Walaupun mungkin dalam masyarakat Melayu kita di Malaysia ni, insya-Allah benda-benda ni kita harap tak ada lah. Tapi kita sebut ni sebagai ilmunya. Kok berlaku nanti, wal'iyadzabillah, takut kita mudah terpesong dan mudah tersasul. Tapi dari segi ahli sunnah wal jamaah, yang kita sedia maklumnya, dalam bab ini ialah perbuatan seorang hamba itu tidak akan berhasil dan tidak memberi apa-apa kesan tanpa disertai dengan kudrat Allah. Macam saya kata tadilah, kita mampu untuk tanam, kita mampu untuk berbajar, kita mampu untuk siram, bagi air, bagi tanah elok, pagang daripada kita pagang daripada haiwan-haiwan liar. Tapi jadi tak jadi kudrat Allah. Pulun tak kira-kira, tahu pokok tu mampu, dia mupuh, tak hidup begitu. Ataupun orang kata apa, takat kita tanam pisang, nak mengeluarkan buah pisang tu tadi kudrat Allah. Kita takat tanam durian, bubuh usaha tu. Tapi daripada batang pokok durian kita tak pernah dan nak pergi urut batang pisang nak keluar buah. Kalau cakap cara bahasa kampung, tak ada orang nak pergi urut batang pisang tiap-tiap bagi pasal apa ni, nak suruh buah pisang. Dia tanam. Dia tak boleh nak buat. Pasal apa? Pisang tu berbuah tak berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri dia atau tidak, itu kudrat Allah. Maknanya ahli sunnah wal jamaah, dia pegangan dari sudut itu. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan. Malah diri seorang hamba itu sendiri, jika Allah berkehendak untuk membinasakan dan memusnahkannya, tak siapa pun yang boleh mengalahkannya. Yang tidak ada siapa pun yang boleh menghalang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak memusnahkan atau nak membinasakan, tak ada siapa pun nak boleh menghalangnya. Ni dalam kes ni terlintas pada fikiran saya ni, yang saya rasa tuan-tuan pun sama sedia maklum bahawa contoh macam berlaku di dunia hari ni, dunia Islam hari ni. Macam di Afghanistan tu sendiri. Siapa pernah terfikir bahawa Taliban akan menguasai balik dan menubuh kerajaan? Pasal apa? Di hadapan dia dua kuasa besar dunia, bukan lekeh-lekeh. Amerika, Soviet Union. Wallahualam lah tuan-tuan lebih arif dalam bab ni. Mudahkah nak lawan Amerika ni? Apa orang kata askar dia saja pun ramai lebih pada semut lagi. Dengan kekuatan yang tersendiri. Taliban ada apa sangat? Ni. Ini bukan saya sebut benda ni sebagai contoh untuk kempen mana-mana pihak, tidak tuan-tuan. Tapi nak ceritakan di situ tu kudrat Allah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan yang serba sederhana ataupun jauhlah keupayaan kekuatan dari segi senjata sebagainya, Taliban ni nak banding dengan Amerika, nak banding dengan Soviet Union dan sebagainya, dan kuasa besar dunia. Tapi sampai masa mereka diberi oleh kudrat Allah Subhanahu Wa Taala membantu umat Islam supaya bumi Afghanistan ni, bumi para ulama dan bumi para anbiya, bumi umat Islam ni dikembalikan balik kepada kuasaan Islam disebabkan ketaatan, kepatuhan, pengorbanan, jihad oleh umat Islam
Afghanistan itu sendiri. Ini tengok kudrat Allah itu. Kalau kita fikir cara percaturan otak kita, takkan nak dapat kot. Takkan nak lawan dengan roket, dengan segala peralatan moden yang ada di apa ni, oleh tentera-tentera Amerika, tuan-tuan. Ini benar-benar dia kalau saya boleh terlintas ambil untuk kita padankan dengan apa yang ditekankan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Walaupun baik buruk, tapi makna baik buruk itu sendiri tertakluk kepada kodrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas sejauh mana apa ni keikhlasan kita, keyakinan kita dengan apa ni ketauhidan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perbuatan hamba itu adalah disertai dengan kudrat Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Disertai dengan kekuasaan Allah. Dan kekufuran atau penderhakaan yang dilakukan oleh hamba itu, umat manusia itu, adalah dengan takdir Allah. Bukan semata-mata kesan perbuatan hamba itu sahaja. Ni. Takdir Allah jugalah maknanya yang menentukan seseorang itu kufur, derhaka, ataupun seseorang itu menjadi mukmin dan sebagainya. Itu semuanya pendek kata apa yang nak dibawa di sini ialah pemutus dalam menentukan hitam putih dalam bab akidah ini sendiri ialah kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta ikhtiar ke arah itu. Allah tunjuk jalan. Kalau nak menuju kepada kerajaan kebaikan, ini dia. Sebab itu kita diwajibkan dalam setiap sembahyang dalam menjadi rukun salat ialah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang kita wajib baca. Ayat lain, surah lain, kalau tak baca pun sembahyang kita sah. Tapi kalau tak baca Fatihah, sembahyang kita tak sah. Pasal apa? Dalam tu antaranya ialah yang dijelaskan umul kitab di situ, ibu bagi seluruh kerana isi Al-Quran, Fatihah ni, kerana dalam tu Allah mengajar kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami ni kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Allah ceritakan jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang kamu memberi nikmat ke atas orang-orang yang ikut jalan tu tadi. Allah beri nikmat, Allah beri kesejahteraan. Siapa dia mereka yang berada di jalan nikmat tadi? Kalau kita buka tafsir Al-Quran Karim, ayat ni, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan ini. 4 golongan inilah yang sentiasa Allah terbimbing dengan menuju kepada jalan yang lurus, iaitu minan nabiyyin alladzina an'amta 'alaihim, ya orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka, ialah Allah jelaskan sendiri, ialah minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasyuhada, minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi 4 ni. Jadi kalau Allah jelaskan 4 ni tadi, takkanlah kita kalau tak boleh ke-4 pun boleh, alhamdulillah lah kalau boleh ke-4 sekali. Takkan satu daripada 4 ni kita tak termasuk. Nabi dah kita. Syuhada wallahu a'lam. As-siddiqin, insya-Allah kita harapkan kita termasuk dalam golongan orang yang benar. Benar apa? Benar mematuhi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, as-siddiqin. Kemudian yang last sekali, as-salihin, orang yang soleh. Apa itu orang yang soleh? Orang yang menunai tugas tanggungjawab titah perintah Allah. Kalau ke-4 ni tak masuk, kita tak ada satu pun duduk dalam yang kita boleh, orang kata boleh letakkan diri kita di dalam ni, tak ada 4 ni satu pun tak. Wal a'yadzabillah, malang sungguh orang tu.